Assalamualaikum kelas. Waalaikumsalam cikgu. Apa khabar semua hari ni? Sihat ke? Alhamdulillah sihat. Semua dah makan? Dah cikgu. Okey, makan apa rehat tadi? Makan nasi lemak. Okey, Alhamdulillah. Okey, jadi mari kita mulakan kelas kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin. Amin. Okey, sekarang semua ikut cikgu tarik nafas dalam-dalam. Tarik. Lepas. Tarik. Lepas. Tarik. Lepas. Okey, cikgu harap untuk kelas hari ni kita semua lebih bersemangat ya. Jangan ngantuk-ngantuk. Semua dah makan tadi. Ngantuk pula nanti. Okey, sekarang dekat tangan cikgu ni ada satu gambar dan cikgu nak kamu tengok betul-betul gambar ni. Okey? Set. Okey. Tengok gambar ni, kamu rasa ni gambar apa? Kemeja. Betul. Dia kemeja, baju tapi kurang tepat. Siapa lagi nak cuba? Baju skirt cikgu. Baju skirt pun jawapan yang sama sebenarnya. Apa? Ada tak jawapan yang berbeza sikit? Cikgu nak dengar. Saya. Okey, cuba. Desain baju. Design dah hampir dah tu. Sebelum kita design baju, kita akan hasilkan ni. Cuba baca clue dekat atas yang cikgu bagi. Pola baju blouse. Okey, jadi ini adalah pola baju. Tapi kelas hari ni bukanlah kita nak belajar jahitan. Cumanya cikgu nak kaitkan lah. Kalau dalam jahitan, kita ada pola baju. Kalau dalam bahasa Melayu, cuba teka. Kita ada pola apa? Saya nak cuba. Okey, cuba. Pola kata. Pola kata ya. Hampir. Sikit lagi. Tapi dalam bahasa Melayu biasanya untuk membina karangan, kita akan buat ayat. Jadi, pola ayat cikgu. Okey, bagus, pandai. Sebenarnya hari ni kita nak belajar tentang pola ayat. Dalam bahasa Melayu, kita akan ada dua jenis ayat. Yang pertama adalah jenis songsang. Dan yang kedua ialah jenis biasa. Jadi, apa yang kita nak belajar hari ini adalah jenis susunan ayat biasa sahaja. Dan kamu perlu tahu, dalam jenis ayat susunan biasa, dia akan diawali dengan subjek dan diikuti dengan predikat. Jadi, mulai hari ini, kamu kena ingat S adalah singkatan untuk subjek dan P adalah singkatan untuk predikat. Dari susunan ini, subjek dan predikat ini, kamu akan kenal pasti apakah jenis pola ayat bagi setiap ayat yang akan kamu jumpa nanti. Okey, boleh kelas? Boleh cikgu. Okey. Pola ayat dalam bahasa Melayu yang kita nak belajar hari ini hanya pola ayat dasar saja. Yang bermaksud sangat dasar. Kalau ayat yang terlalu kompleks macam dalam lagu, dalam sajak, dalam puisi tu terlalu kompleks lah untuk kita terangkan dalam sesuatu pola ayat. Jadi hari ini kita akan belajar, cuba kamu teka berapa jenis pola ayat yang kita akan belajar hari ini? Boleh saya cuba? Ya? 3. Kurang tepat, sikit lagi. Saya cikgu. Okey. Ada 4. Betul, sebenarnya kita ada 4 jenis pola ayat. Sama macam jenis frasa yang kita belajar minggu lepas tu. Jenis frasa tadi kita ada berapa? Ada 4. Okey, ada 4 yang kamu dah ringkaskan pada awal kelas tadi. Jadi kita masuk kepada definisi pola ayat dasar tu. Siapa tahu apa maksud pola ayat dasar? Tak tahu cikgu. Okey, tak apa. Tadi cikgu ada bagi clue sikit-sikit. Pola ayat dasar tu adalah asas kepada pembentukan ayat dalam bahasa Melayu. Maksudnya adalah, ulang balik apa yang cikgu bagi tadi. Pola ayat dasar adalah asas pembentukan bahasa Melayu. Pembentukan
ayat. Asas kepada pembentukan ayat dalam bahasa Melayu. Maka apa yang kita nak belajar hari ini adalah asas sahaja. Okey, boleh? Boleh, cikgu. Okey, sekarang kita masuk kepada 4 jenis pola ayat tadi. Yang pertama adalah okey, dekat sini cikgu nak tambah satu simbol yang mana akan memberi perbezaan dan sebenarnya membawa maksudlah kepada jenis pola ayat ni. Okey, boleh baca dengan cikgu? Frasa nama tambah frasa kerja. Frasa nama tambah frasa kerja. Okey, frasa nama. Okey, dalam pola ayat dasar ni, semua subjek iaitu pangkal ayat akan dimulai dengan frasa nama. Bermaksud semua pola ayat akan bermula dengan frasa nama sahaja. Okey, kemudian tambah dengan frasa kerja. Ini adalah contoh ayat cikgu. Boleh kamu bacakan? Borang beasiswa itu akan dikirim tidak lama lagi. Okey, dekat sini kalau kamu tengok akan dikirim tidak lama lagi, dia adalah frasa kerja kerana ada perkataan Dikirim. Okey, bagus, pandai semuanya. Okey, kita pergi kepada pola ayat yang kedua, iaitu frasa nama tambah frasa adjektif. Frasa nama tambah frasa adjektif. Macam yang cikgu cakap tadi, pola ayat ni dia akan bermula dengan frasa nama sahaja. Sebab ia adalah susunan ayat biasa. Jadi subjeknya hanyalah frasa nama. Okey, sekarang bacakan cikgu contoh ayat bagi pola ayat frasa nama tambah frasa adjektif. Lelaki berbaju hitam itu tinggi sungguh. Bagus. Tinggi sungguh adalah frasa Adjektif. kerana perkataan. Tinggi. Okey, kita masuk kepada pola ayat yang ketiga. Frasa nama. Frasa nama Frasa nama tambah frasa kerja. Frasa nama, maaf. tambah frasa nama. Okey, walaupun dalam pola ayat ni kita akan mulakan dengan frasa nama, tetapi predikatnya juga boleh dilengkapi dengan frasa nama juga. Yang mana dia akan membentuk pola ayat frasa nama tambah frasa nama. Okey, macam mana contohnya? Okey, bacakan untuk cikgu. Mak saudara saya pensyarah universiti. Okey, maaf ya terjatuh. Okey, jadi emak saudara saya adalah frasa nama, pensyarah universiti juga adalah frasa nama. Yang akan menjadikan dia satu ayat berpola frasa nama tambah frasa nama. Okey, yang terakhir sekali. Frasa nama Frasa nama tambah tambah frasa sendi nama. frasa sendi nama. Okey, dalam peperiksaan kamu akan tandakan pola ayat ini menggunakan singkatan-singkatan ini saja. Contoh frasa nama tambah frasa sendi nama, kamu akan tulis FN tambah FS. Itu saja sudah memadai untuk pemberi markah tu faham akan pola ayat yang kamu cuba nyatakan. Okey, jadi contoh ayat untuk frasa nama tambah frasa sendi nama adalah Universiti kami di Kuala Lumpur. Okey, dekat sini agak mengelirukan kerana perkataan di ni kita mungkin akan salah faham dia sebagai penerangan ataupun penerangan bagi frasa nama yang berada di subjek ini. Tetapi sedangkan dia adalah satu struktur frasa yang lain, iaitu frasa sendi nama. Boleh kelas? Boleh, cikgu. Okey, jangan keliru ya. Okay, kalau kamu keliru, cikgu ada beberapa tips untuk kamu kalau nak mengenal pasti predikat itu adalah frasa apa. Okey, sebagai contoh, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa nama.
Ketiga frasa ini akan ada satu ciri istimewa, iaitu ia boleh didepani dengan beberapa jenis perkataan sahaja. Sebagai contoh, frasa kerja ia boleh didepani dengan kata bantu. Seperti kata bantu contohnya seperti telah, sudah. Kamu bagi satu contoh kata kerja dekat cikgu. Bermain. Okey. Contoh kata kerja bermain. Bermain, cikgu tulis kat sini. Dia boleh didepani dengan kata bantu. Kata bantu sudah bermain. Jadi kalau kamu keliru, bermain ni kata apa? Kamu cuma perlu cuba letakkan kata bantu ataupun kata-kata lain ni untuk kamu kenal pasti apakah jenis kata yang kamu keliru tu. Contoh, kamu keliru bermain ini kata apa? Kamu cuba letakkan sudah bermain. Okey, rasanya macam sesuai. Jadi itu menunjukkan ia adalah kata kerja. Jadi frasa itu juga kamu boleh kenal pasti sebagai frasa kerja. Okey, contoh bagi kata adjektif pula. Cantik. Cikgu bagi cantik ya. Kata adjektif boleh didepani dengan kata penguat. Sangat cantik. Betul, pandai. Kata penguat seperti amat, sangat, sungguh. Jadi kalau kamu keliru cantik itu apa, perkataan apa, kamu cuma perlu cuba tambah perkataan di hadapannya. Sebagai contoh, sungguh cantik. Jadi bila kamu tahu sungguh itu adalah kata penguat, secara automatiknya kamu akan dapat kenal pasti cantik itu adalah kata adjektif. Okey, yang seterusnya kata nama. Bagi cikgu satu contoh kata nama. Di sekolah. Kata nama sekolah ya. Kata nama boleh didahului pula dengan kata bilangan. Contoh kata bilangan adalah seperti Beberapa. ya, beberapa sekolah. Atau yang paling mudah sekali adalah sebuah sekolah. Kalau guru, seorang guru. Okey, senang je kan nak kenal pasti frasa tu frasa apa, kata itu kata apa. Betul tak kelas? Betul, cikgu. Okey, sekarang cikgu nak kamu semua keluarkan satu kertas dan cikgu nak kamu rumuskan semula apakah empat jenis pola ayat yang telah kita pelajari. Apa yang cikgu nak kamu buat sekarang adalah kamu bina satu peta minda dengan tajuknya pola ayat dasar bahasa Melayu dan kamu senaraikan empat pola yang kita dah belajar tadi. Kalau boleh kamu sediakan sekali ayat dekat bawah tu, tapi cikgu bagi kamu masa 1 minit je. Kamu buatlah yang mana sempat, tak sempat kamu sambung dekat rumah. Okey, jadi cikgu memang sengaja tak tampalkan puzzle tu dekat papan putih sebab cikgu nak kamu ingat dan supaya kamu faham sebenarnya apa yang kita dah belajar tadi. Boleh kelas? Boleh, cikgu. Okey, jadi kamu semua dah faham kan tentang pola ayat? Faham. Okey, kalau dah faham,
cikgu ada sediakan 2 aktiviti bersama kamu. Tapi kita akan mulakan dengan aktiviti yang pertama dulu. Cuba kamu teka apa aktiviti yang cikgu nak buat dengan kamu ni. Buka beracun. Tak racun salah dia. Cuba tak? Buka senang kata. Kesenang kata pun salah. Lagi? Saya tahu. Apa tu? Balik laju. Betul, balik dadu. Macam mana kamu boleh tahu ni? Okey. Cikgu ada sediakan kamu dadu. Dekat dadu ni, cikgu ada nyatakan pola-pola ayat. FNFA, FNFN, FNFS, FNFK. Dan 2 pembukaan lagi, cuba lagi. Okey, jadi cikgu nak kamu datang ke depan secara bergilir-gilir dan baling dadu ni. Kemudian bina ayat berdasarkan pola ayat yang kamu dapat. Faham tak? Faham. Okay, kalau dah faham, cikgu nak kamu seorang secara sukarela datang ke depan dan balik dadu. Siapa nak mula dulu? Ya, Fazal. Okey, Fazal dapat cuba lagi. Jadi, balik kaki dulu. Jadi, Hafazah dapat FNFK. Okey, bina ayat berdasarkan pola ayat yang kamu dapat. Terima kasih. Okey, semua baca dengan cikgu. Ali pergi ke sekolah. Okey, jadi Hafazah dapat FN. Okey, jadi bagi menentukan pola ayat kamu, kamu mesti tahu dulu yang mana satu subjek, mana satu predikat. Faham tak? Okey, jadi dalam ayat ni mana satu subjek? Ali. Okey, Ali subjek, ini predikat. Jadi Ali frasa nama kan? Okey, frasa kerja dalam ayat ni mana satu? Pergi. Pergi. Okey, seterusnya cikgu nak seorang lagi datang ke depan. Saya. Okey, Syafiqah. Apa lagi dia? Okey, FNFA. Syafiqah dapat FNFA tau. Pergi kan? Ya. Okey, untuk ayat ni mana satu subjek dia? Cikgu Faridah. Okey, Cikgu Faridah. Ni frasa nama. Dia punya frasa adjektif yang mana satu? Baik hati. Baik hati. Okey. Yang terakhir sekali cikgu nak minta seorang lagi sukarela datang ke depan. Saya. Okey, Syamira. Okey, Syamira dapat FN.
komen. Kakak kamu yang mana satu dia punya subjek? Kunci peliharaan saraf. Ya betul, kucing peliharaan saraf. Kalau kamu cakap kucing dia punya subjek, salah tau sebab syarat subjek ni dia diterangkan. Jadi kalau kucing saja dia macam kita tak tahu, tergantung kan kucing tu apa buat apa semua. Jadi dia sampai kucing peliharaan saraf. Maksudnya kucing ni kepunyaan saraf. Okey, subjek, predikat. Yang ni yang mana satu dia punya frasa nama? Comel. Comel, betul. Okey, jadi berdasarkan ayat-ayat yang kamu bina menggunakan pola ayat ni, cikgu rasa kamu dah faham dan kamu pun boleh bezakan mana satu subjek, mana satu predikat. Okey, kamu semua masih semangat tak nak buat aktiviti dengan cikgu ni? Semangat. Semangat ke macam tu? Macam tak semangat ke? Semangat. Okey, kalau semangat, cikgu teruskan dengan aktiviti kedua. Aktiviti kedua kita panggil kotak peracun. Tapi cikgu tak guna kotak, cikgu guna bekas ni. Jadi kita namakan dia sebagai bekas beracun. Okey, dalam bekas ni cikgu ada buat 12 ayat. Jadi cikgu nak setiap daripada kamu pilih 4 kertas tau. Okey, dalam kertas ni cikgu tak tahu yang mana satu ada mengikuti pola ayat FNFN, FNFK, FNFS ataupun FNFA. Jadi kita punya aktiviti. Sekejap ya. Okey, cikgu akan buat 4 kolom tau. Okey, kolom yang pertama FN, FN. Kolom yang kedua FN, FK. Okey, kolom yang pertama FN, FN. Kolom yang kedua FN, FK. Ketiga FN, FA. Dan yang terakhir sekali FN, FS. Okey, cara bermain dia, tadi cikgu dah terangkan kan kamu akan ambil 4 pelayan kan? Ya. Okey, macam contoh kamu cabut satu ni, kamu rasa kamu dapat ayat pola ayat FN, FN. Jadi kamu tulis ayat tu pada bahagian FN, FN. Faham tak? Faham. Okey. Setiap kolom akan ada 4 ayat tau. Jadi kita tengok tadi siapa betul, siapa salah. Pilih. Okey, kamu dah boleh buka. Lepas tu kamu rasa cikgu bagi masa 30 saat untuk kamu fikir frasa-frasa tu. Seminit lah cikgu bagi. Kamu semua dah ready ke? Dah baca ke? Dah. Okey, kalau dah, cikgu nak semua datang ke depan. Kamu tulis pola ayat yang kamu rasa dekat mana satu ruangan dia. Tulislah dalam ruangan ada satu. Kamu nak masa berapa minit ni? Cikgu bagi 5 minit lah maksimum.
satu, okey? Bincang bersama cikgu, okey? Okey, pastikan Pak Amin yang sedang ditunggangi oleh adik ialah jenis relay. Okey, mana satu subjek, mana satu predikat? Pastikan Pak Amin yang sedang ditunggangi oleh adik. Okey, ini subjek dan predikat. Jadi betul tak dia berada di frasa nama? Betul. Dalam predikat ni mana satu dia punya frasa nama? Relay. Okey betul sebab dia nama kepada jenama basikal ni kan? Okey betul. Siapa dapat ayat ni tadi? Saya. Okey Syafiqah, bagus. Okey yang kedua, penyanyi muda yang berkasut kulit buatan Itali itu adik Mat Rashid. Mana satu subjek? Penyanyi muda yang berkasut kulit Penyanyi muda yang berkasut kulit. buatan. Okey tak apa. Penyanyi muda yang berkasut kulit buatan Itali itu dia punya subjek. Okey, sekarang ni cikgu nak bagi tips kat kamu. Kalau kamu nampak ayat yang ada itu, ini ke, sampai situ dia punya subjek. Okey, faham kan? Okey. Betul tak dia berada pada frasa nama? Betul. Betul kan? Sebab Mak Rashid ni kan. Siapa buat? Saya. Okey, Syafiqah lagi. Tahniah Syafiqah. Okey, yang ni frasa nama, frasa kerja. Ayat pertama, apa pun baca? Buah durian di belakang rumah Pak Lazim sudah gugur. Okey, yang ni mana dia punya subjek? Buah durian di belakang rumah Pak Lazim. Oh, durian di belakang rumah Pak Lazim. Betul. Okey, okey. Okey, apa frasa kerja dia? Gugur. Betul. Okey, ayat kedua cikgu nak Syamira baca. Nampak tak? Syamira tak baca. Okey. Ketua negara itu sentiasa mengingatkan penghuni kota supaya berdikari. Okey, betul tak dia berada pada frasa nama, frasa kerja? Betul. Betul ke? Betul. Okey. Kalau nak memudahkan kamu untuk tahu dia berada pada pola ayat mana, kamu kena cari dia punya subjek predikat dulu sebab daripada predikat itulah yang kita akan tahu dia frasa apa. Faham tak? Okey, macam ni dia punya subjek apa? Negara itu. Okey. Negara itu dia punya okey, predikat dia, di frasa kerja dia mana satu? Tadi? Mengingati. Mengingatkan. Okey, yang ketiga, Syafiqah lah nak baca. Dua sisir sikat rambut telah dibeli oleh kakak Gopal. Okey, dua sisir sikat rambut telah dibeli oleh kakak Gopal. Mana satu dia punya subjek? Dua sisir sikat rambut telah dibeli. Okey. Syafiqah kata yang ni kan? Betul tak? Salah. Salah kan? Dia sepatutnya berada pada pola ayat mana satu? Rasa nama, rasa nama. Frasa nama, frasa nama. Ya. Betul tak? Okey, dia betul frasa nama, frasa kerja. Tapi dia punya subjek bukan dekat sini. Tapi dua sisir sikat rambut. Dia punya subjek. Jadi frasa kerja dia Dibeli. dibeli. Okey, ayat keempat. Cikgu bacalah. Yang bergotong royong membersihkan kawasan pinggiran itu orang kampung Sentosa. Okey, dia punya subjek. Siapa buat ayat ni tadi? Saya. Okey, apa dia punya subjek? Yang bergotong royong membersihkan kawasan pinggiran itu. Okey, yang ni kamu cakap dia punya subjek. Okey, jadi kamu letakkan dia dekat frasa kerja. Betul tak? Mana satu frasa kerja dia? Oh, salah. Okey, Syafiqah dah keliru sebab ayat ni ada itu kan? Betul. Okey.
Okey, kita pergi kepada frasa nama, frasa adjektif. Gelang emas yang dihadiahkan kepada isterinya itu sungguh cantik. Subjek. Gelang emas yang dihadiahkan kepada isterinya itu. Okey, sebab itu kan. Okey, dia punya frasa adjektif cantik. Okey, ayat kedua, siapa nak baca? Okey, baca. Penduduk kampung itu mulai risau kerana air sungai simpang kiri terus menurun. Okey, apa dia punya subjek? Penduduk kampung itu. Okey, betul. Dia dalam ni adjektif dia Risau. risau, betul. Okey, ayat ketiga. Bangunan kelab sukan di penjuru jalan itu sudah usang menang. Jadi subjek dia sampai Itu. itu. Usang. Usang itu yang bahasa adjektif, betul. Okey, kita pergi kepada pola ayat yang terakhir, iaitu frasa nama, frasa sendi. Bantuan ini untuk orang kampung yang menjadi mangsa banjir. Bantuan ini subjek tak? Okey, bantuan ini subjeknya. Apa frasa sendi kat predikat ni? Untuk. Untuk, betul. Untuk, ya, untuk, dari, daripada, semua tu frasa sendi kan? Frasa sendi ni lah yang paling senang kita nak tahu dia punya pola ayat. Okey, ayat kedua. Bacalah seorang. Semua perkakas di dalam bilik darjah sekolah kami daripada kayu jati. Okey, punya subjek. Kami sampai dekat sekolah kami. Betul ke? Nanti. Semua perkakas di dalam bilik darjah. Okey. Syabira cuba tekan kat mana subjek. Tak apa, tekan je. Kalau salah cikgu tak marah. Subjek dia semua perkakas di dalam bilik darjah sekolah kami. Okey, kalau Fawzah pula? Sama itu. Sama dengan siapa? Syafiqah ke? Ya, Okey, jawapan dia betul dekat Syabira dan Fawzah. Sebab tadi Syafiqah cakap semua perkakas di dalam bilik darjah kan? Okey, kalau sambung lagi, ayat dia akan jadi lebih lengkap kan? Bilik darjah apa? Jadi sekolah kami. Dia punya frasa sendi? Daripada. Okey, betul. Okey, terakhir sekali. Kita baca sama-sama. Ayah Hafiz ke kedai membeli getah muayak untuk anaknya. Okey, dia punya subjek? Ayah Hafiz ke kedai membeli getah pemadam. Ayah Hafiz ke kedai beli getah pemadam. Okey, kamu kata sampai sini. Kalau cikgu cakap salah? Okey, dia punya subjek sampai ayah Hafiz saja. Sebab ayah ni dah merujuk kepada ayah Hafiz ni, dia dah merujuk kepada ayah tu ayah Hafiz. Faham tak? Okey, jadi dia punya frasa sendi bukan untuk tapi ke. Sebab kita punya pola ayat ni yang mana kita jumpa dulu. Faham tak maksud cikgu yang mana kita jumpa dulu? Okey, macam dalam satu ayat tu dia ada macam-macam frasa, tapi yang mana kita jumpa dulu selepas daripada subjek tu dia lah pola ayat. Okey, semua dah faham, dah jelas kan? Okey, kalau dah faham bagus. Sebab cikgu tengok kat sini pun yang salah satu je. Lepas tu adalah yang kamu keliru sikit antara subjek dengan predikat tu kan? Tak apa, nanti kita buat banyakkan lagi aktiviti macam ni supaya kamu faham. Okey, kamu enjoy tak dengan aktiviti cikgu hari ni? Enjoy. Kamu lebih faham kan? Ya. Okey, kalau macam tu cikgu nak kamu rumuskan apa yang kita belajar hari ni. Okey, kamu belajar apa hari ni? Pola Ayat kan? Lepas tu dalam pola ayat ni kalau nak mudah kita tahu dia pola ayat apa, kita kena tentukan dulu subjek dan predikat. Okey, subjek dan predikat. Okey, jadi hari ni kamu dah belajar pola ayat, subjek predikat. Jadi lepas ni cikgu nak kamu banyakkan lagi aktiviti. Aktiviti macam ni, kamu carilah ayat dalam petikan ke. Lepas tu kamu kelaskan dia pola ayat apa, boleh? Boleh. Okey, kalau dah boleh, kita sambung minggu depan. Cikgu nak kamu
kamu bawa buku karangan tau, sebab minggu depan kita akan buat karangan pula.